Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Ustaz, saya ada benda sikit nak cakap ke Ustaz ni. Segan sikit lah nak cakap, tapi saya macam teringin lah Ustaz nak belajar solat sunat taubat Ustaz. Sebab yelah, banyak dosa saya ni Ustaz, tapi saya tak pernah solat sunat taubat dan saya tak tahu macam mana solat sunat taubat Ustaz. Taubat ni kita menyesal, kita mohon ampun dan kita berazam tak nak ulang lagi. Dan Nabi kata siapa yang dia bangun solat 2 rakaat sebagai solat sunat taubat, Allah akan ampunkan dia. Jom kita solat. Saya boleh? Jom kita solat sama-sama. Sebelum saya lupa Ustaz, nanti habis kita solat sunat taubat ni Ustaz, nanti malam ni Ustaz datang rumah saya, kita buka sekali. Wah, bagus sangat tu. Terima kasih banyak Ustaz. Jom kita solat. Kita niat solat sunat taubat. Kita solat 2 rakaat, okey? Okey. Allahu Akbar. Allah. Sama-sama Ramadan ini, kita sempurnakan Ramadan dan sinari jiwamu dengan ilmu dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang saya ucapkan ke Tazkirah Ramadan 2025. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua penonton-penonton Tazkirah Ramadan 2025, dan bersama dengan saya sekali lagi ditemani dengan Ustaz Azlan Shah dalam rancangan kita yang dibawakan khas oleh Khadijah International Wakaf Foundation. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Apa khabar Mirzan? Sihat Alhamdulillah. Makin Ustaz sihat. Alhamdulillah. Jadi kita dalam tema kita Ustaz, sempurnakan Ramadan, sinari jiwamu. Jadi untuk rakan-rakan penonton di luar sana, seperti biasa, hari ini Ustaz Azlan akan kupas topik-topik yang penting berkaitan bulan Ramadan. Dan hari ini Ustaz Azlan nak minta Ustaz Azlan kupas tentang topik berkenaan pengampunan, taubat daripada dosa-dosa Ustaz. Allah. Bagaimana kita menggali taubat di dalam bulan Ramadan ni Ustaz Azlan? Cukup mendebarkan dan menakutkan bila soal dosa dan soal taubat ni. Ya, Ramadan bulan pengampunan kita kata Ustaz. Betul. Jadi Ustaz, sambil-sambil tu Ustaz, macam biasa kita hari ni tak masak makanan. Dah taubat dah. Kita tak masak makanan. Kita buat minuman je Ustaz. Okey. Sambil-sambil tu kita akan buat air teh bunga selasih ataupun teh bunga selasih. Baik. Tak pernah rasa tu? Yang ada selasih tu tak pernah. Teh bunga selasih. Jadi jom Ustaz kita buat teh bunga selasih sambil Ustaz kupas topik Ramadan, bulan pengampunan. Jadi Ustaz, kita dah ada semua bahan-bahan dan juga ramuan untuk kita buat air teh bunga selasih. Tapi tadi macam tak dengar ada lychee. Lychee dia salah satu ramuan untuk kita nak bagi kejutan. Kick. Nak bagi ada tu Ustaz kan. Kita kata bagi lebih tambahkan selera kita tu Ustaz. Kita ada lychee, kita ada asam buah, kita ada biji selasih, kita ada daun pudina, teh bunga, dan of course kita nak minum air sejuk dengan, so kita adalah ais batu Ustaz kan. Bagi kalau air panas tu nanti kita tak berapa sedap nak buka tu Ustaz kan. Kalau kita tanya doktor. Jadi kalau air sejuk ni Ustaz, sebenarnya orang lebih seronok nak menikmati buka tu. Ustaz, sambil-sambil saya nak letak lychee, biji selasih ni Ustaz, kita tadi cakap kita nak sembang ataupun Ustaz nak kupas mengenai Ramadan, bulan pengampunan ataupun bulan untuk kita bertaubat Ustaz. Pertama sekali Ustaz, apabila sebut pengampunan dan juga taubat, of course kita nak diampunkan daripada dosa-dosa Ustaz, ataupun kita nak bertaubat daripada dosa-dosa Ustaz. Macam mana kita nak jadikan diri kita Ustaz sebelum kita nak pergi kepada taubat, sebelum kita nak minta pengampunan, macam mana kita nak didik diri kita ni supaya kita lebih peka dengan dosa-dosa kecil ni. Jangan sampai kita banyak sangat buat dosa-dosa kecil yang banyak ni Ustaz. Baik, pertama sekali bila sebut tentang taubat,
at-taubah, Nabi SAW kata an-nadamu taubah. Rasa menyesal itu adalah saripati daripada taubat. Jadi dalam suasana kita berpuasa, kita pergi masjid, kita ada macam-macam tazkirah, peringatan, tadarus. Kadang-kadang kita sebut, oh kita bertaubat, tapi kita sebut astaghfirullah, kita sebut oh mohon ampun ya Allah, tapi kalau tidak datang daripada perasaan hati yang rasa menyesal, maka ia tidak menepati kriteria taubat. Dan taubat tu ada 3 perkara. Ia bermula dengan menyesal. Kemudian yang kedua, mengakui kesilapan di hadapan Tuhan dan memohon ampun. Dan yang ketiga, kena berazam sekuat hati tak nak ulang lagi. Kalau 3 syarat ni tidak sempurna, maka kebanyakan waktu kita sekadar melafazkannya di bibir, astagfirullah, tetapi ia tidak meresap ke dalam jiwa. So bila tadi Mirzan kata macam mana nak bagi rasa sensitif, bagi rasa sedar bila buat dosa, tentunya ilmu yang pertama. Kerana ilmu mengajar kita yang ini betul, yang ni salah. Dan khususnya ilmu tentang Quran. Kan kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala perkenalkan Ramadan sebagai bulan Quran. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Quran hudan linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Allah kata aku turunkan Ramadan ini Quran sebagai petunjuk memisahkan antara yang benar dan yang salah. So macam nak tahu yang salah? Kalau kita mengumpat, kita mengingat saya ingat tak ada masalah mengumpat. Kemudian ilmu mengajar kita, Nabi SAW kata mengumpat ini sekian-sekian besar dosanya, sekian-sekian besar akibatnya. Dalam Quran Allah kata seperti memakan daging saudara kamu sendiri. So bila kita tahu, kita dah mula rasa kita rasa sedar. Yang kedua, dengan ilmu kita perlukan kawan-kawan yang baik. So kadang-kadang manusia kan lupa. Manusia ni daripada akar kata insan tu, daripada perkataan nasya, maksudnya dia lupa. So bila belajar, kadang-kadang kita lupa, tersalah lah, tergelincir melakukan dosa. So ada kawan-kawan yang akan kata, salah ni, kita tak boleh buat benda ni. Lalu kita pun menyesal, astaghfirullah, berazam tak nak buat lagi. Maka pada ketika itu kita akan mula bergerak meninggalkan dosa-dosa dengan taubat yang sebenar. Penyesalan, kemudian berazam, mohon ampun dan berazam tidak akan mengulangi. Tak ulang dah. Ustaz, ramai yang mungkin faham bahawa apabila kita nak taubat ni Ustaz, dia hanya melalui solat sunat taubat. Macam mana pemahaman segelintir orang yang faham bahawa taubat ini hanya kena dibuat melalui solat sunat taubat sahaja? Sebelum tu Ustaz boleh ambilkan sudu. Saya nak letak laici ni. Mudah sikit saya nak. Baik. Ni manis ke tak ni? Nak manis. Kita kena manis-manis ni nak buka puasa kan. Takkan pahit-pahit pula kan. Jadi yang kita nak sebut ni mungkin dia rasa pahit sikit. Okey. Iaitu adalah kita sebut tadi tentang solat taubat. Betul, solat taubat adalah salah satu solat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi kata tidak ada seorang hamba dia melakukan dosa kemudian dia mengambil wuduk, dia solat 2 rakaat, dia memohon ampun, melainkan Allah akan ampunkan dia. Tetapi ia tidak terhad kepada taubat itu hanya dalam bentuk solat. Sebab kadang-kadang kita melakukan dosa, tersedar, menyesal dalam keadaan yang kita tak boleh nak solat. Mungkin kita dalam perjalanan, mungkin kita sedang memandu, mungkin kita sedang berlari di sebahagian tempat, sebagainya, tengah maraton dan sebagainya. Maka pada ketika itu yang paling asas adalah kita menyebut, kita merasa menyesal tu dengan tulus, kemudian kita menyebut astaghfirullah. Demikian juga astaghfirullah ni maksudnya kita mohon ampun. Ghafara ni maksudnya dia menutup kesalahan tu. Kita dah buat salah dah, kemudian kesalahan tu ditutup. Macam kita tulis, kalau tahulah zaman dulu kita banyak tulis pakai pen. Bila tersalah tulis, kita akan pakai liquid paper. Ada yang cecair, ada yang boleh roll tu kan. So menutup kesalahan tu dipanggil ghafara. Menutup kesalahan. So istighfar itu dilakukan pada bila-bila masa. Bahkan Allah sebut dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maksudnya berlumba-lumba, bersegera, cepat, as soon as possible. Jangan tangguh. Maksudnya tak, saya buat dosa tapi tunggulah nanti malam nanti saya solat taubat. Tak. Istighfar sekarang, malam nanti nak solat taubat, boleh, tidak masalah. Tapi yang serta-merta itu adalah menzahirkan permohonan maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena segera dalam kita meminta taubat, dan juga taubat ni bukan hanya melalui solat sunat taubat tapi juga melalui perkataan istighfar itu ataupun menutup dosa-dosa yang kita lakukan.
Tadi Ustaz sebut soal kita bila nak taubat ataupun minta ampun kepada Allah Ta'ala, kita jangan menunda-nunda Ustaz. Betul. Ataupun kita kena segera, Ustaz sebut tadi wasari'u ila maghfirah kan. Betul. Berlumba-lumba ataupun segera kita minta pengampunan daripada Allah Ta'ala. Kenapa penting Ustaz untuk kita tidak menunda-nunda dalam kita meminta ampun ataupun bertaubat kepada Allah Ta'ala? Satu perkara yang menjadi kebimbangan kita adalah bila kita sebut tadi at-taubah itu saripatinya, terasnya adalah an-nadamah, merasa sekesal, penyesalan. Bila kita bertangguh ni, kita akan mula rasa tak serius minta maaf ni. Contohlah kita dengan orang yang tersayang, kita tersalah sebut ataupun kita buat satu hal yang mengguris perasaan dia. Kita tahu tersalah, tapi kita kata tak payahlah minta maaf, nantilah. Apa akan berlaku? Dia akan semakin renggang. Jadi kita apabila kita menangguhkan taubat, sebenarnya kita akan semakin tidak serius. Nanti kita akan rasa tak apalah, buat lagi dosa, nanti aku buat lagi. Nanti aku boleh taubat. Sebagai orang dia fikir, kita masih muda, hidup hanya sekali, YOLO kan, you only live once, so enjoy. So itu adalah pemikiran dan cara gaya hidup yang dia anggap seolah-olah dia ada masa yang panjang, sedangkan manusia tidak tahu bila masanya akan berakhir. Jadi kita bimbang kalau kita buat dosa, kita tak sempat bertaubat, kemudian nyawa kita ditarik Allah SWT. Hari ini kita boleh mati dalam bila-bila masa dengan keadaan terkejut, memandu, menunggang motosikal, kemalangan, dan tak perlu pun kemalangan, kadang-kadang tengah duduk diam-diam, tengah main bola pun boleh cardiac arrest dan kemudian meninggal. So ada banyak pelbagai bentuk perkara yang hari ini boleh menyebabkan kematian datang secara tiba-tiba. Jadi jangan tangguhkan serta-merta bertaubat kepada Allah SWT. Semoga apabila kita pulang dalam keadaan kita sudah memohon ampun, dosa itu tidak akan membebani kita lagi pada hari akhirat. Nanti ni buat rakan-rakan penonton di luar sana, kita tak tahu bila ajal kita datang. Duk nanti tengok sampai ajal. Betul. Boleh jadi juga mungkin orang fikir tak apa, Ramadan nanti waktu aku umur 50. Belum tentu, mungkin ini Ramadan yang terakhir. Ya, mungkin ni Ramadan 2025 lah Ramadan kita yang semoga Allah rezekikan kita lebih banyak Ramadan, tapi kita harus bersedia. Jadi Ustaz, apabila sebut soal taubat ni Ustaz, macam mana kita nak letakkan ataupun terapkan dalam diri kita ni Ustaz, supaya kita ni ada prasangka yang baik Ustaz, ataupun elakkan daripada prasangka-prasangka yang buruk Ustaz terhadap diri sendiri dan juga terhadap Allah Ta'ala Ustaz, dalam proses kita minta taubat atau meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menarik kalau kita fikir dari sudut psikologi. Musuh kita yang paling nyata walaupun tak nampak di mata adalah syaitan. Dan syaitan ni, ketua syaitan siapa? Iblis. Iblis ni sejak dia dihalau keluar daripada syurga, dia dah berputus asa dengan rahmat Tuhan. Dan perkataan iblis tu ablasa tu bermaksud berputus asa. Jadi bila dia sumpah dekat Tuhan, dia kata aku akan sesatkan anak-anak Adam, modus operandi dia, SOP dia yang paling utama digunakan adalah untuk buat kita, dia akan bisik pada kita, kamu ni tak ada harapan. Berapa kali dah taubat ni? Buat lagi kan? Kamu ni tak malu ke dengan Tuhan? Dia akan bagi nasihat-nasihat yang akan buat kita rasa sangka buruk terhadap diri kita makin kuat. Memang aku ni teruk, memang aku ni memang masuk neraka ni. Dah lah masuk neraka, enjoy je lah. Kita akan mula berfikir begitu. So kita ada tanggungjawab untuk melawan suara-suara yang mengajak kepada putus asa dan sangka buruk kepada Tuhan. Sebab Allah kata, kamu mohon ampun, banyak mana pun dosa kamu, kan? Kau mohon ampun, Allah akan ampunkan semuanya. Allah ampunkan semua dosa tanpa kecuali. Melainkan seseorang itu mati dalam keadaan syirik. Bukan dia hidup dalam keadaan syirik kemudian dia bertaubat macam orang masuk Islam, dia syirik dan masuk Islam, tentu Allah padamkan semua dosanya yang terdahulu. Melainkan seorang itu mati dalam keadaan dia menyentuhkan Allah, pada ketika itu ada satu klausa yang bahawa syirik ini tidak akan diampunkan. Selain daripada itu, selama mana nyawa masih di kandung badan, selama mana kita masih bernafas, bahkan Nabi sebut taubat diterima selagi nyawa belum sampai ke lam yugharghir, kata Nabi. Selagi dia belum sampai kat sini, macam Firaun, kerongkong. Firaun dah sampai ke kerongkong tu, kemudian waktu tu dia kata aku beriman dengan Nabi Tuhan Nabi Musa. Kemudian Allah kata al-ana, sekarang dah terlambat dah nak keluar dah.
Jadi sebelum kita sampai ke situ, harapan sentiasa terbuka. Bahkan satu hadis yang cukup memberikan motivasi kepada siapa pun ialah hadis ini, hadis qudsi, hadis yang sahih. Allah SWT kata, lau balagat dhunubuka ananus sama, kalaupun sampai dosa kamu yang banyak itu ke kemuncak langit, maksudnya penuh bumi, penuh langit dengan dosa kamu, kemudian Allah kata, kamu mohon ampun kepada aku akan ampunkan, fala ubali, dan aku tak kisah, aku akan ampunkan. So rahmat Tuhan itu diganda-gandakan lagi dalam Ramadan. Sebab tu semua hadis-hadis yang kita baca ni, kita dah episod berapa dah ni kan? 11. Daripada episod pertama tu kita baca siapa puasa, siapa berdiri malam, siapa berdiri Lailatul Qadar, siapa yang memohon ampun, semua ini diberikan keampunan penuh. Allah kata, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosanya yang terdahulu dipadamkan. Itu rahmat yang besar, hanya tinggal kita memohon ampun dengan penyesalan, sungguh-sungguh berazam takkan ulang lagi. Nanti Ustaz, taubat ini manifestasi terbesar rahmat Allah Ta'ala. Saya teringat ayat Quran Ustaz yang mana Allah Ta'ala sebut tentang kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala yang innallaha yaghfiru dhunuba jami'an. Semua orang Allah mengampunkan semua dosa. Ruang dan peluang untuk diampunkan dosa. Ustaz. Jadi Ustaz, air kita pun dah sampai ke final step dah, kita kata Ustaz. Langkah yang terakhir. Saya tinggal dah letak teh bunga ni je dalam jug kita. Saya dah letak. Senang betul lah minum hari ni. Saya dah letak selasih, lychee, asam boy dengan daun ketumbar. Bukan ketumbar Ustaz, bukan ketumbar. Daun pudina nak bagi mint dah. Kalau tak nak semua taubat lah. Itu cara saya tu Ustaz. jadi Ustaz, kita dah sampai di penghujung. Sedikit kesimpulan dan nilai untuk rakan-rakan penonton di luar sana. Kalau kita lihat Ramadan ni secara semangatnya pun, kesimpulannya tu ada di hujung-hujung Ramadan, iaitu pada malam Lailatul Qadar. So satu hari Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita Ummul Mukminin, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau aku berjumpa dengan malam Al-Qadar, apa nak doa?" So Nabi SAW boleh bagi banyak cadangan kan. Nabi boleh kata, mintalah nak beli kereta paling baik ke, nak dapat hidup yang paling mewah ke, atau banyak benda yang boleh diminta, bahkan minta syurga. Tapi yang Nabi SAW ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan kita semua ni yang perlu amalkan ni, sebenarnya adalah kemuncaknya pada malam Al-Qadar tu kita doa apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, ataupun kalau secara ramai-ramai anna. Maksudnya apa? Wahai Tuhan, kamu adalah Tuhan yang maha pemaaf. Innaka afuun, suka memaafkan. Tuhibbul af fa'fu anna. Maafkanlah kami. Padamkanlah dosa-dosa kami. So itulah kemuncak yang kita mohon daripada Ramadan sebenarnya. Dan kalau kita baca lagi, sebab perbincangan tentang taubat ni tajuk besar. Kalau kita lihat, dengan bertaubat, dengan kita beristighfar, semua benda yang kita harapkan daripada kebahagiaan dunia dan akhirat akan datang berlari kepada kita. Nak harta, istighfar. Nak anak pinak, nak jodoh, istighfar. Nak apa lagi? Apa saja kebaikan di dunia dan di akhirat, terasnya adalah istighfar dulu. Kemudian mohon. So bila istighfar dilakukan dengan 3 syarat tadi. Ingat lagi apa? Lychee? Bukan. First kali menyesal, kemudian memohon ampun dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Dengan cukup 3 syarat ini, moga Allah rezekikan kita taubat yang nasuha, taubat yang ikhlas. Maka Allah akan bukakan pintu rezeki, Allah akan bukakan perjalanan kita untuk jadi hamba yang lebih baik, insya-Allah. Sebelum saya terlupa Ustaz, nak minta Ustaz ulang sikit lagi doa tu Ustaz, supaya untuk rakan-rakan penonton di luar sana nak betul-betul capture doa tu Ustaz. Sebenarnya orang bila dengar doa ni Ustaz, dia nak siap-siap tulis ataupun dia nak screen recording ke apa kan. Baik. Jadi Ustaz ulang sikit ayat doa tu Ustaz untuk rakan-rakan penonton kita di luar sana. Nabi SAW ajar kita untuk berdoa pada malam-malam terakhir Ramadan, mengejar Lailatul Qadar dengan doanya yang berbunyi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka itu maksudnya, wahai Tuhan, sesungguhnya engkau maha pemaaf, kau suka memaafkan, maafkanlah kami. Demikian doanya, simple. Tapi siapa yang dapat jackpot
malam Al-Qadar ni, dengan doa ini Allah akan padamkan semua dosanya yang terdahulu. Carilah malam Al-Qadar dan insya-Allah kita semua di bawah pengampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi Ustaz, hasil air teh bunga selasih kita ni Alhamdulillah. depan mata kita dan tinggal nak masuk je dalam kerongkong kita tadi. Kerongkong kita untuk kita nak rasa ni Ustaz. Sementara berbaki lagi beberapa minit sahaja lagi untuk kita nak pergi buka puasa ni Ustaz. Jadi Ustaz dah cerita daripada awal tadi tentang bagaimana kita bertaubat, pengampunan dan sebagainya Ustaz. Jadi nampak cantik dah tu Ustaz dengan kesimpulan dia yang akhir sekali tu Ustaz. Tanpa buang masa Ustaz, kita macam biasa, kita nak kena amalkan sunnah, berdoa sebelum berbuka. Kita puasa juga nak ingatkan penonton-penonton di luar sana, amalkan sunnah ni. Antara waktu mustajab untuk kita doa ni, berdoa sebelum berbuka waktu berbuka puasa. Jadi untuk penonton-penonton di luar sana, macam biasa jangan lupa like, share, follow, komen apa-apa sahaja soalan, cadangan menu masakan, cadangan topik untuk dikupas ataupun apa sahaja. Boleh tinggalkan di ruangan komen Tazkirah Ramadan 2025. Sempurnakan Ramadan, sinari jiwamu, dibawakan khas oleh KIWF Khadijah International Wakaf Foundation. Jom Ustaz, lagi seminit je tinggal ni. Assalamualaikum warahmatullahi